Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah memberikan kita peluang untuk memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita akan menyambung program podcast Ramadan kita yang mana pada hari ini bertajuk Tuntutan Mentadabburi Al-Quran. InsyaAllah pengisian kali ini saya merujuk PDF e-book ataupun e-book yang diambil daripada alukah.net yang bertajuk Tadabbur Al-Quran, Hukum, Adab dan Kesannya, yang ditulis oleh Dr. Mahmud Ad-Dawsari dan dialih bahasa oleh pelajar Indonesia iaitu Dr. Muhammad Ihsan Zainuddin. InsyaAllah ada 4 perbahasan yang akan kita bincangkan dan saya akan cuba untuk meringkaskan sebaik mungkin, insyaAllah. Untuk perbahasan pertama, definisi tadabbur, kepentingan dan hukumnya. Definisi tadabbur Al-Quran di dalam PDF ini ada mengambil kesimpulan daripada 2 tafsir, iaitu Ruhul Ma'ani dan Tafsir As-Sa'di. Ia berkata terkait mana tadabbur Al-Quran ialah keupayaan untuk memahami makna lafaz-lafaznya, memikirkan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayatnya baik secara tersurat maupun tersirat, dan apa sahaja yang menyebabkan makna-makna itu tidak akan sempurna difahami kecuali dengan berupa isyarat-isyarat dan penekanan-penekanan, serta keupayaan agar hati mendapatkan manfaat dengan itu semua melalui kekhusyukan pada nasihat-nasihatnya, ketundukannya pada perintah dan larangannya, dan juga keupayaan untuk mengambil pelajaran daripadanya. Baik, kepentingan tadabbur Al-Quran. Kepentingan tadabbur Al-Quran ni jelas dalam banyak perkara. Antaranya yang pertama ialah keperluan hati untuk mentadabburi Al-Quran. Kerana hati menyimpan rasa takut dan gelisah di dalamnya yang tidak dapat hilang kecuali dengan selalu dekat dengan kitabullah Ta'ala dan merenung ayat-ayatnya. Yang kedua, termasuk dalam golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana mentadabburinya. Dalam Al-Quran ada menyebut, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya sahaja orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Yang ketiga, tidak terkena celaan akibat meninggalkan tadabbur. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencela keadaan orang yang mentadabburi Al-Quran tetapi tidak memahami ayat-ayatnya. Firman Allah Taala, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ini dalam surah An-Nisa dan surah Muhammad. Baik, hukum tadabbur Al-Quran. Para ulama tafsir telah bersepakat terhadap wajibnya mentadabburi Al-Quran. Dan antara nukilan yang boleh diambil daripada para ulama adalah Al-Qurtubi rahimahullah, Asy-Syaukani rahimahullah, As-Suyuti rahimahullah, dan Az-Zarkashi rahimahullah. Baik, saya ambil satu saja. As-Suyuti rahimahullah mengatakan, dan mentadabburi suatu perkataan tanpa memahami makna-maknanya tidaklah mungkin, dan juga telah terbukti dalam kehidupan sehari-hari bahawa tidak mungkin suatu kaum membaca sebuah buku dalam disiplin ilmu tertentu seperti kedokteran dan matematik tanpa mereka meminta penjelasan terhadap ilmu tersebut. Lalu bagaimana dengan kalamullah
yang merupakan pegangan keselamatan mereka dengan bergantung keselamatan dan kebahagiaan serta tertegaknya agama dan dunia mereka. Baik, perbahasan kedua, sebab-sebab pengabaian tadabbur Al-Quran. Yang pertama adalah terus-menerus melakukan dosa. Ini kerana dosa merupakan penyebab terbesar yang menghalang seorang hamba untuk mentadabburi Al-Quran dan memahami makna-maknanya. Yang kedua, ketersibukan hati. Hati yang sibuk dengan hal lain sehingga tidak mentadabburi Al-Quran tentu tidak akan merasakan pengaruh Al-Quran, disebabkan bercabang-cabangnya ia dalam lembah dunia dan kelalaian untuk mentadabburi kitabullah. Bagaimana ia dapat memperolehi semua itu sementara hatinya jauh dan tidak hadir bersama Al-Quran. Yang ketiga, kurangnya kefahaman ataupun tidak mengetahui bahasa Arab. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab yang jelas, sebagaimana yang Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Dan sebab diturunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab adalah kerana ia adalah bahasa yang paling fasih, jelas, luas dan paling mampu untuk menyampaikan makna-makna yang ada di dalam jiwa. Okey, pentingnya apakah kenapa Al-Quran bahasa Arab ni sangat penting untuk kita belajari ataupun mengetahui bahasa Arab ni. Okey, Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan dan telah diketahui bahawa mempelajari dan mengajarkan bahasa Arab itu adalah fardu kifayah. Dan dahulu para ulama salaf menghukum anak-anak mereka akibat kesalahan dalam berbahasa. Kerananya kita diperintahkan baik perintah yang bersifat wajib ataupun sunnah untuk menjaga kaedah bahasa Arab ini dan memperbaiki lisan-lisan yang menyimpang darinya, sehingga kemudian kaedah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah pun terjaga. Dan antara tujuan terbesar daripada mempelajari bahasa Arab adalah memahami kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidak melakukan tadabbur kerana sikap waraknya. Di antara tipu daya syaitan adalah membuat hamba-hamba Allah lari dari meninggalkan tadabbur Al-Quran, kerana ia mengetahui bahawa petunjuk itu akan diperoleh ketika seorang hamba melakukan tadabbur. Maka syaitan akan mengatakan ini satu yang berbahaya, sehingga manusia pun mengatakan saya tidak akan bercakap tentang Al-Quran kerana sikap warak. Dan ini adalah satu kesalahan. Yang kelima, mengabaikan kitab-kitab tafsir. Kerananya tak pelik jika At-Tabari rahimahullah merasa hairan terhadap orang yang ingin menikmati bacaan Al-Quran, namun ia tidak mengetahui tafsir yang dibacanya. At-Tabari mengatakan, sungguh aku merasa hairan terhadap orang yang membaca Al-Quran namun tidak mengetahui penafsirannya. Bagaimana ia dapat menikmati bacaannya? Yang keenam, sibuk dengan banyak membaca Al-Quran. Tidak diragukan lagi bahawa ayat-ayat, hadis-hadis dan asar-asar yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran memberi motivasi untuk banyak melakukannya. Tetapi tidak menukilkan bagaimana para sahabat, para salaf melarang untuk terlalu cepat membaca. Juga mereka tidak menyampaikan bagaimana para ulama salaf mengagungkan dan memotivasi untuk melakukan tadabbur, serta bagaimana reaksi dan perhatian mereka terhadap ayat-ayat tersebut. Baik, pembahasan yang ketiga, hal-hal yang membantu untuk mentadabburi Al-Quran. Saya ringkaskan pembahasan. Yang pertama adalah memperbaiki bacaan. Yang kedua, membaca di waktu malam. Yang ketiga, diam saat mendengarkannya. Yang keempat, tepat saat memulai dan berhenti. Ini berkaitan dengan ilmu wakaf dan ibtidak di dalam bacaan Al-Quran. Yang kelima, memahami makna-maknanya. Yang keenam, berhenti pada makna-maknanya. Yang ketujuh, mengulangi ayat-ayat yang memberikan pengaruh dalam hati. Yang ke-8 adalah mengetahui bentuk-bentuk ungkapan dalam Al-Quran. Baik, dalam pembahasan keempat pula adalah hasil manfaat dalam mentadabburi Al-Quran. Al-Quranul Karim apabila membacanya memiliki banyak hasil yang baik dan akan kembali kepada orang yang membacanya di dunia maupun di akhirat. Namun tadabbur akan
melipat gandakan hasil bacaan tersebut. Antara yang hasilnya yang pertama adalah mengukuhkan akar keimanan. Yang kedua, mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tadabbur Al-Quran adalah makanan, ubat dan senjata. Dan yang kelima, di dalam tadabbur terdapat tarbiyah terhadap akal. Dan itu sahaja untuk perkongsian pada kali ini. Semoganya bermanfaat kepada semua. Segala yang salah dan silap atas kelemahan diri saya sendiri, yang baik datang daripada Allah, dan yang buruk itu atas kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.